Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai teori faedah berbanding, iaitu dalam bab 7 ekonomi antarabangsa. Apakah yang dimaksudkan dengan teori faedah berbanding? Teori faedah berbanding merupakan faedah yang dinikmati oleh sesebuah negara yang mampu mengeluarkan sesuatu barang dengan kos lepas ataupun harga relatif yang lebih rendah berbanding negara lain berdasarkan jumlah faktor pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama. Terdapat 4 andaian. Yang pertama, terdapat 2 negara sahaja yang berdagang. Yang kedua, terdapat 2 barang sahaja diperdagangkan. Yang ketiga, ekonomi mencapai guna naga penuh. Dan yang keempat, tiada sekatan dan kos pengangkutan. Baiklah, kita teruskan dengan merujuk kepada jadual pengeluaran sebelum perdagangan ataupun sebelum penghususan. Jadi, dalam jadual ini terdapat 2 negara, iaitu Malaysia dan Jepun. Dan terdapat 2 barang, iaitu komputer dan kereta. Di mana sebelum perdagangan, satu negara mengeluarkan 2 jenis barang. Di mana 50% faktor pengeluaran akan digunakan untuk mengeluarkan satu barang dan 50% lagi digunakan untuk barang yang satu lagi. Okey, jadi berdasarkan maksud tadi, iaitu negara yang dapat mengeluarkan dengan kos lepas ataupun harga relatif yang lebih rendah berbanding dengan negara lain, maka langkah utama yang perlu kita buat adalah kita cari kos lepas pengeluaran bagi komputer dan kereta untuk Malaysia dan Jepun. Okey, macam mana nak cari kos lepas? Jadi kita menggunakan jadual sebelum perdagangan ataupun sebelum PAB, di mana kita jadikan nilai yang berada dalam jadual tersebut sebagai pembawah. So, apa yang boleh kita buat seterusnya? Kita ambil yang nombor sebelah dia, kita naikkan ke atas. Okey, jadi kita buat seperti inilah. Nombor yang sebelahnya akan naik di atas dia. Okey, maka kita kiralah. 160 bahagi dengan 200, kita dapat 0.8 kereta. Manakala bagi Jepun, 140 bagi 400 dapat 1.6 kereta. Bagi Malaysia untuk kereta, 200 bagi 160 dapat 1.25 komputer. Dan Jepun, 400 bagi 140 dapat 0.63 komputer. Jadi ini merupakan kos lepas bagi pengeluaran satu komputer bagi Malaysia dan Jepun dan juga satu kereta bagi Malaysia dan Jepun. So, apa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai tersebut? Bagi Malaysia, kos lepas mengeluarkan satu komputer terpaksa ataupun akan melepaskan 0.8 kereta. Manakala bagi Jepun pula, ia akan terpaksa melepaskan atau mengurangkan 1.6 kereta untuk menambahkan satu komputer. Jadi, kos lepas bagi mengeluarkan satu komputer lebih rendah di Malaysia berbanding dengan Jepun. Itu adalah untuk satu komputer. Okey. Bagi Malaysia, kos lepas untuk mengeluarkan satu kereta pula, akan melepaskan 1.25 komputer. Manakala bagi Jepun pula ialah 0.63 komputer untuk mengeluarkan satu kereta. Jadi kita dapati kos lepas mengeluarkan satu kereta lebih rendah di Jepun berbanding dengan Malaysia. Okey, jadi kita dapat simpulkan daripada kos lepas tersebut disebabkan oleh
kos lepas untuk mengeluarkan satu komputer lebih rendah di Malaysia berbanding dengan Jepun, maka Malaysia akan mengkhusus dalam pengeluaran komputer, manakala Jepun pula akan mengkhusus dalam pengeluaran kereta kerana kos lepasnya untuk mengeluarkan satu kereta lebih rendah berbanding dengan Malaysia. Baiklah, kita teruskan. Kita dah tahu kos lepas. Maka langkah kedua kita adalah kita boleh bentukkan jadual selepas pengkhususan. Okey, kerana kita dah tahu tadi, Malaysia akan mengkhusus pada pengeluaran komputer, manakala Jepun mengkhusus dalam pengeluaran kereta. Okey, jadi sebelum perdagangan antarabangsa, kita tahu satu negara dia mengeluarkan dua barang. Dan selepas pengkhususan, satu negara hanya keluarkan satu barang sahaja. Jadi, semua faktor pengeluaran 100% atau semua sekali faktor pengeluaran akan beralih kepada pengeluaran satu barang sahaja selepas pengkhususan. Okay, jadi kita tengok sebelum perdagangan komputer Malaysia adalah 200 dan selepas pengkhususan komputer dah jadi 400. Kenapa jadi 400? Kerana semua faktor pengeluaran yang sebelum pengkhususan digunakan untuk mengeluarkan komputer dan kereta, sekarang hanya digunakan untuk mengeluarkan komputer sahaja. Jadi jumlah komputer akan meningkat sekali ganda. Dan kereta kosonglah. Seperti kita kata tadi, hanya keluarkan satu barang sahaja. Jadi Malaysia mengeluarkan 400 komputer dan kosong kereta. Bagi Jepun, sebelum adalah 640. Kemudian apabila pengkhususan, Jepun akan mengeluarkan 1280. Macam mana dapat 1280? Sama juga macam Malaysia tadi. Semua faktor pengeluaran digunakan untuk mengeluarkan kereta sahaja. Jadi nilai pengeluaran kereta meningkat sekali ganda. So komputer bagi Jepun, dah jadi kosong lah. Jadi Jepun mengeluarkan 1280 kereta dan kosong komputer. Bagi keluaran dunia, kita tambah saja komputer bagi Malaysia dan Jepun. Sebelum perdagangan 600, sekarang cuma tinggal 400. Manakala kereta sebelum tadi 800. So sekarang dah jadi 1280. Jadi jelas di sini selepas pengkhususan satu negara hanya keluarkan satu barang sahaja. Okey, yang seterusnya, ketiga kita akan mencari penentuan julat kadar pertukaran. Okey, apa dimaksudkan dengan julat kadar pertukaran? So kita nak cari untuk menukarkan satu komputer bersamaan dengan berapa kereta, ataupun untuk menukarkan satu kereta bersamaan berapa komputer. Jadi macam mana kita nak dapat? Terujuk balik jadual kos lepas yang kita dah kira sebelum ini. Okey, jadi julat tu mesti berada di antara, bagi satu komputer, ia mestilah bersamaan dengan antara 0.8 kereta hingga 1.6 kereta. Manakala untuk satu kereta, ia mestilah berada di antara 0.63 komputer hingga 1.25 komputer. Jadi kita guna jadual ataupun kos lepas yang kita dah kira sebelum itulah. Okey, jadi contohlah. Okey, satu komputer sama dengan satu kereta. Okey, julat ni yang menguntungkan sebuah negara, julat tu mesti berada di antara. Contoh, satu komputer bersamaan dengan antara 0.8 hingga 1.6 kereta. So, antara julat ni akan menyebabkan kedua-dua negara mendapat keuntungan. Sekiranya di luar daripada julat, maka dia akan merugikan negara ataupun sesebuah negara. Okay, contoh, satu komputer sama dengan satu kereta. Sama ada boleh atau tak boleh. Okay, kerana dia berada di antara 0.8 hingga 1.6, maka boleh. So, kalau satu komputer sama dengan dua kereta, so ini tak boleh lah. Sebab dia dua kereta adalah di luar daripada julat. Kalau satu komputer sama 0.5 kereta,
Ini juga tak boleh kerana dia berada di luar julat. Okey, macam mana pula kalau untuk satu kereta? Satu kereta sama dengan satu komputer. Julat dia 0.63 hingga 1.25. Jadi 1, so dia berada di antara 0.63 hingga 1.25. Maka dia boleh. Kadar pertukaran ini menguntungkan negara yang berdagang. Kalau satu kereta sama dengan 1.5 komputer, so ini adalah berada di luar daripada julat, maka dia tidak sesuai atau tidak menguntungkan. Itu juga satu kereta sama 0.5 komputer, ia juga berada di luar daripada julat, maka ia juga tidak menguntungkan negara yang berdagang. So, jadi ialah bagaimana untuk menentukan julat. Baiklah, seterusnya kita akan membentuk jadual selepas perdagangan antarabangsa ataupun jadual selepas PAB. Jadi untuk menentukan jadual selepas PAB, so dalam soalan mesti ada beri kadar pertukaran. So kadar pertukaran tadilah antara satu kereta sama dengan berapa komputer atau satu komputer sama dengan berapa kereta. Kemudian juga dalam soalan akan beri satu clue yang ada menyatakan negara mana mengimport atau mengeksport atau menggunakan ataupun lain-lain perkataan yang sesuai. Jadi kita nak bentuk jadual selepas PAB. Okey, jadi kita masukkan dulu keluaran untuk dunia, di mana kita tahu tadi selepas mengurusan komputer dunia 400 dan juga kereta adalah 1280. Okey, jadi kadar pertukaran ditetapkan adalah satu komputer sama dengan 1.5 kereta. Jadi satu komputer sama dengan 1.5 kereta ni berada dalam julat tadilah. Okey, jadi okey, dan diberi juga Malaysia ingin mengimport 180 unit kereta dari Jepun. Ini akan diberilah sepatutnya. Kalau tak diberi maka kita tak bolehlah nak isi. Okey, jadi di situ diberi clue Malaysia, kemudian 180 dan kereta. Okey, jadi di mana duduknya? Dalam jadual Malaysia, kereta. Okey, 180. So di situ tempatnya. Jadi kita tahu jumlah dunia adalah 1280 dan kat Malaysia kereta adalah 180, maka lebihannya adalah 1100. Okay, 1100 lagi. Jadi kita tahu Jepun mengeluarkan kereta. So Malaysia mengimport kereta daripada Jepun. Okey. Jadi apabila Malaysia mengimport kereta daripada Jepun, maka Malaysia akan mengeksport komputer ke Jepun. Okey, jadi berapa? Berapa? Jadi macam mana nak cari? So kita gunakan semula kadar pertukaran. Satu komputer sama dengan 1.5 kereta. Jadi kita masukkan. Kalau dah 180 kereta, dekat situ berapa komputer? Okey, maka mudahnya 180 kita bahagi je dengan 1.5. Maka kita dapatlah 120 komputer. Jadi Jepun komputer adalah sebanyak 120. Maka dunia 400, kalau Jepun dah 120, ada lebihan dia, iaitu sebanyak 280 kekal di Malaysia. So maka lengkaplah jadual selepas PAB atau selepas perdagangan antarabangsa. Okay, maka dapat disimpulkan Malaysia mengeluarkan komputer dan mengeksport 120 komputer ke Jepun. Manakala Jepun mengeluarkan kereta dan mengeksport 180 kereta ke Malaysia. Okay, baiklah kita teruskan. Tentukan laba keuntungan yang dinikmati oleh kedua-dua negara. Laba ataupun keuntungan. So, macam mana nak cari keuntungan? Kita bandingkan jadual sebelum PAB dengan selepas PAB. Jadual sebelum perdagangan antarabangsa dengan jadual selepas perdagangan antarabangsa. So, ini adalah jadual sebelum PAB. Dan juga pula adalah jadual selepas PAB. Okey. Jadi ini jadual yang mudahnya kita buat bentuk jadual lah. Kita akan nampak. Okey, jadi bila nak tahu laba atau keuntungan, yang baru tak nak yang lama lah. Okay, jadi Malaysia komputer selepas PAB 280, sebelum PAB hanyalah 200, maka berlaku tambahan sebanyak 80. Okey, bagi Malaysia kereta pula. Okey, sebelum 160, selepas 180. Maka 180 tambah 160,
maka berlaku pertambahan sebanyak 20. Manakala bagi Jepun, selepas 120 sebelum 400, maka berlaku pengurangan sebanyak 280. Dan untuk kereta, selepas PAB 1100 dan sebelum PAB 680, maka berlaku pertambahan sebanyak 460. Jadi dari segi keuntungan atau laba, kita dapati Malaysia mendapat lebihan. Jelaslah dua-dua untuk komputer dan kereta adalah positif. Maka ia memberi keuntungan kepada Malaysia. Okey, di mana kedua barang bertambah. Manakala bagi Jepun, kita dapati kereta bertambah tapi berkurangan bagi komputer. Okey, jadi adakah Jepun mengalami kerugian daripada bilangan ini? Ini kita nak kena jawab. Kita perlu pastikan. Okey, jadi kita tentukan. Okey, kita fokus kepada Jepun, di mana komputer telah berkurang sebanyak 280, manakala kereta bertambah sebanyak 460. Okey, jadi kita guna sekali lagi kadar pertukaran satu komputer sama dengan 1.5 kereta. Jadi kita tahu Jepun mengalami pengurangan 280 komputer. Jadi pengurangan 280 komputer itu bersamaan dengan pengurangan berapa kereta? Ni nak mudahlah untuk kita nak tengok, kita nak kira macam mana. Jadi mudahnya kita darablah dengan 1.5 lah tadi. So kita akan dapat negatif 280. Okey. Bersamaan dengan 400 pengurangan. Maksudnya pengurangan 280 komputer bersamaan dengan pengurangan 420 kereta. Okey, tapi kita tahu Jepun mendapat tambahan 460 kereta. So kita tambah je dengan 460 kereta. Maka Jepun ada masih lagi lebihan 40 kereta. Okey, ataupun kita kata Jepun masih mendapat keuntungan daripada perdagangan walaupun komputer berkurang 280, namun masih mendapat untung bersih. Dari segi untung bersih, Jepun masih lagi mendapat keuntungan 40 atau tambahan bersamaan dengan tambahan 40 kereta ataupun dalam komputer 26.67 komputer. Okey, ini sekiranya berlaku kes 1 tambah 1 berkurang. So kita perlu cari untung bersih. Okay, next. Yang keenam. Kita kaedah rajah. Kita perlu lukis kelok pengeluaran sebelum dan selepas PAB bagi Malaysia dan Jepun. Okay, jadi untuk lukis rajah atau melukis KKP, kita rujuk jadual sebelum PAB, selepas pengkhususan dan selepas PAB. Okay, so ini adalah jadual sebelum PAB. Dan ini jadual selepas pengkhususan. Dan ini pula jadual selepas PAB. Ini semua yang kita dah kira sebelum ni lah. Kita akan guna balik. Jadi bila KKP maksudnya ada paksi menegak dan mendatar. Okay, paksi menegak komputer dan paksi mendatar adalah kereta bagi Malaysia. Juga KKP untuk Jepun. So kita gunakan paksi yang sama sekiranya Malaysia paksi menegak ada komputer, paksi mendatar ada kereta. Begitu juga untuk Jepun. Okay, macam mana nak lukis rajah? Ini penuh dengan teknikal lah. Jadi yang pertama, kita tengok dulu sebelum PAB. Okay, sebelum PAB. Jadi kita dapati Malaysia. Kita buat yang Malaysia dulu. Komputer 200 dan kereta 160. So kita buat dulu satu garis yang mencerong ke bawah kiri kanan. Iaitu KKP yang bergaris lurus. Okay. Jadi. Okay, nilai 400. Okay. Paksi menegak tu komputer bagi Malaysia adalah 400. Sedangkan dalam jadual 200. So kenapa 400? Kerana kita tahu KKP pada titik tersebut yang merujuk kepada pengeluaran satu barang sahaja. Di mana Malaysia mengeluarkan komputer sahaja. Jadi kalau Malaysia mengeluarkan komputer sahaja, kalau 200 maksudnya semua faktor pengeluaran digunakan untuk mengeluarkan komputer sahaja. Jadi pengeluaran komputer boleh jadi 400. Akan menjadi 400. Jadi di situ pula menunjukkan Malaysia mengeluarkan kereta sahaja. So kalau 160 akan jadi berapa? 320. Okay, jadi pastikan ni pelajar kena alert macam mana nak dapat nilai pada paksi-paksi inilah. Okay, kemudian kita cari di tengah-tengah sekali. Kita ambil tengah-tengah. Jadi tengah-tengah ni adalah kombinasi sebelum PAB tadi.
Jadi kita pergi kepada komputer. Berapa komputer? 200. Manakala kereta adalah 160. Jadi ini adalah kelok sebelum PAB bagi Malaysia. Okay, manakala bagi Jepun, sama juga kita buat langkah yang sama. KKP bergaris lurus. Kemudian di situ menunjukkan Jepun keluarkan kereta sahaja. Kalau sebelum tu 640, jadi nilai dekat situ adalah 1280. Dan di sini Jepun mengeluarkan komputer sahaja. Jadi komputer kat situ 400, maka akan jadi 800 lah. 800. Jadi pilih tengah-tengah sekali. Itu adalah kita nak buat kombinasi sebelum PAB. Okey, sebelum PAB. Kemudian kita pergi untuk pasti komputer berapa? Komputer 400 dan juga kereta adalah 640. Jadi kita dah dapat kelok KKP untuk sebelum PAB. Seterusnya, kita pergi kepada selepas pengurusan. Jadi kita tahu Malaysia mengeluarkan komputer iaitu sebanyak 400. Jadi kat situ adalah untuk kombinasi iaitu komputer selepas pengurusan. Okay. Malaysia komputer 400. Manakala bagi Jepun pula, dia akan khusus kepada kereta iaitu sebanyak 1280. Jadi ini merupakan titik untuk selepas pengkhususan. Okay, kita dah ada dua, sebelum perdagangan dan selepas pengurusan. Okay, macam mana pula kita nak buat selepas PAB? Okay, selepas PAB. Teknikal sikit, jadi kita perlu sekali lagi gunakan aturan satu komputer sama dengan 1.5 kereta. Jadi ini untuk Malaysia dulu ya. Okay, untuk Malaysia. Jadi kita tahu komputer 400. Jadi berapa kereta? Kalau satu komputer sama dengan 1.5 kereta, kalau 400 komputer sama dengan 600 kereta. Maka kita tahu kereta adalah 600. 600 ni dia lebih daripada 320. Okey. Dalam kelok kita ada 320. Jadi sini 320, jadi kita 600. 600 maknanya lebih daripada 320. Dia akan ke kanan. Maka kita buat satu KKP yang baru, iaitu yang beralih ke kanan untuk kereta. Itu nilai dia adalah 600. Jadi dapati kelok beralih ke kanan. Berlaku pertambahan lah. Okey. Bagi Jepun, sama juga. Kita ikut cara yang sama. Satu komputer sama dengan 1.5 kereta. Jadi kereta tahu, kita dah tahu 1280 semasa selepas pengurusan. Maka berapa komputer? Maka kita selesailah 1280. Kita bahagikanlah dengan 1.5. Maka kita dapat 853.33 komputer. Jadi 853.33 adalah lebih besar daripada 800. Maka sama juga kelok yang baru dia akan beralih ke atas lah atau ke kanan untuk komputer. Okey, di situ 853.33. Jadi menunjukkan anak panah beralih ataupun bertambah. Okey, jadi kita dah dapat keloknya. Jadi macam mana pula kita nak cari titik kombinasinya? Terujuk balik jadual selepas PAB. Malaysia 280 komputer dan 180 kereta. Di mana Okey, jadi 280 maksudnya di atas daripada 200. Okey, dengan kelok yang baru. Kemudian kereta 180 lebih daripada 160. Maka di situ kita dapat satu kombinasi iaitu titik yang warna hijau So ini menunjukkan titik untuk kombinasi selepas PAB. Okay. Untuk Jepun pula sama juga. Okay, untuk komputer 120. Manakala untuk kereta adalah 1100. Jadi kita dapat kombinasi atau titik di situ dia merujuk kepada titik atau kombinasi selepas PAB. Okay, jadi dalam kelok ini dah ada 3
titik iaitu sebelum PAB, selepas pengurusan dan juga selepas PAB. So, apa dapat kita simpulkan? Jadi, titik kombinasi selepas PAB bagi Malaysia dan Jepun berada di luar KKP berbanding dengan sebelum PAB. Dulu kita belajar dalam mikroekonomi, titik berada di luar tu tidak boleh dicapai kerana kekurangan sumber. Dan apabila berlakunya PAB, maka titik tu sekarang ni boleh dicapai. Ya, jadi kedua negara ini sebenarnya mendapat keuntungan apabila kita tengok titik dia di luar daripada KKP yang sebelum PAB. Okay, jadi ini adalah sedikit bagaimana penerangan berkaitan dengan teori faedah berbanding. Semoga video ini dapat membantu belajar untuk faham. Sekian, terima kasih.